Isu mengenai Tanjung Aru projek pembangunan TAET. Sebelum projek ini dilancarkan secara rasmi pada September 2013, projek yang dicadangkan Tanjung Aru Eko Pembangunan TAET telah menerima beberapa bantahan dan kritikan daripada orang ramai, individu dan juga NGO. Saya ingin menegaskan di sini bahawa walaupun kami mengalu-alukan pembangunan yang akan memberi manfaat kepada rakyat seperti menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan kita dan mempromosikan Sabah sebagai hub pelancongan di rantau ini, kami tidak harus tetap diputakan oleh kebijaksanaan sesat dan agenda mementingkan diri sendiri bahawa pada akhirnya hanya menguntungkan beberapa pihak pelancong dan orang yang berkemampuan sahaja. Pantai Tanjung Aru adalah terkenal dengan pantainya yang menarik dan matahari yang terbenam begitu indah. Ianya adalah pantai terakhir di sekitaran kawasan Kota Kinabalu, di mana orang ramai masih boleh menikmati pantai yang bebas tanpa kerumitan. Rakyat menolak pembangunan berhadapan pantai bersepatu 348 hektar kerana mereka bimbang ia akan mengambil dan mencecaskan keindahan semula jadi pantai dan menggantikannya dengan pantai buatan manusia. Reclaim, man-made beach. Semula jadi pantai dan menggantikan buatan manusia melalui penampakan laut dan bangunan hotel dan kemudahan kapal layar yang bagi orang-orang kaya sahaja, dalam erti kata lain menafikan rakyat biasa untuk menikmati peluang keadaan persekitaran semula jadi yang menyenangkan. Tuan Speaker, dengan izin, let us be very clear on this issue. People are not against development. People are worried their freedom and the access to enjoy the beach will be compromised once the project is completed. Rakyat Sabah bimbang bahawa apabila projek ini selesai, ya mungkin tidak lagi mempunyai akses mudah, tetapi mungkin perlu melalui banyak pintu dan premis sebelum mereka boleh menikmati keindahan pantai alam semula jadi sekarang. Seperti yang kita lihat, kita sudah mempunyai banyak padang golf di dalam dan sekitar bandar Kota Kinabalu, seperti golf club di Sutra Harbour, perjalanan Kinabalu Golf di Tanjung Aru, padang golf and country club di Luyang, semua dalam persekitaran bandar. Kita juga mempunyai klub kapal layar di Tanjung Aru dan Sutra Harbour, Sutra Harbour dan Tanjung Aru Golf Club. Dan kita tidak kekurangan hotel bertaraf 5 bintang di dalam dan sekitar bandar Kota Kinabalu. Mungkin kerajaan negeri dan pihak berkuasa yang berkaitan perlu mengambil kira tempat-tempat seperti Papar, Tuaran, Kota Belud, Sipitang, Kutat, semua dengan pantai laut dan pantai yang indah untuk pembangunan kemudahan recreation yang mewah. Kerajaan negeri harus membangunkan tempat-tempat yang berpotensi seperti pusat-pusat pelancongan, bukannya hanya mengambil tarik bandar awam di Tanjung Aru, di Kota Kinabalu sahaja, yang orang ramai boleh menikmati dan menukarkannya kepada yang lain
pandai yang kemewahan resort buatan manusia. Tuan Speaker, I have said this before, and I'm going to say again and again and again until the government is going to ambil perhatian dengan perkara the next one that I'm going to talk about. Saya mengesah kerajaan untuk menetapkan dan melaksanakan konsep pembangunan ekonomi yang seimbang di daerah yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan projek pembangunan berlanjungan bersepadu. Yang mengalahkan ekonomi pembangunan dan menyokong komuniti tempatan dengan bekerja dan pekerjaan. Infrastruktur dan ekonomi perkembangan perlu sama rata ke kawasan sub-bandar dan juga kawasan pendalaman di Sabah dan bukan hanya memberi tumpuan kepada bandar, kepada Kota Kinabalu dan bandar-bandar utama sahaja. Selain itu, projek TEC yang dicadangkan ini mungkin berjangka dan melanggar ruang undang-undang yang umumkan atau diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada tahun 2012. Saya belum YB lagi itu. Jika tiada sebarang pembangunan di pinggir laut Kota Kinabalu berjumlah 1,555 hektar dari Tanjung Aru sampai ke Ligaspe. Kebetulan ini berlaku sepanjang tempoh ini oleh Ketua Menteri sendiri. Unless the information I got was wrong, the information was published in the news website of Daily Express on the 18th of July, year 2012, yang mana it says that the state government was going to take action and protect the seafront. And mana satu NGO puji kita punya a firm decision by the government and says that the state government had made a landmark decision for not allowing any more reclamation of our seafront. That was in 2012 July. Berapa tahun lalu? This big project TEC is in the picture. So I would like to know, there will be a contradiction and a conflict here. The government themselves, in the year of 2012, passed in the Dewan Undangan Negeri, have passed that they will not allow any more seafront reclamation. What's going on now? Tuan Speaker. Dibenarkan YB api-api, boleh? Harap dia menghormati pada api-api tidak sangka buruk. She is only assuming something that is not being explained yet. I think we are not foolish enough to break our own laws. Bear that in mind. YB api-api, please. Okay, I would like to answer that. I did my research and it was both. Please go into the. I did not print it out. But I believe every one of you can go to the Topcom. It is stated on 18 July 2012 in the Daily Express website called Daily Express Topcom.my. There stated very clearly, state government will prohibit implement seafront protection. No more reclamation. Please go to the website, and if you want to, tomorrow I'll bring the website, print it out, and give it to you. Exactly, Yang Berhormat, dengan izin. We are aware of that. But the rules start from certain area out into the sea. I mean, why don't you read the exact enactment, the rule that we have done? And I think probably you have a clearer picture, instead of just assuming that we have breached the law. Yang Berhormat Menteri, based on my research on it, it was the protection of seafront is from Tanjung Road all the way to Ligas.
how many meters from the from the shore? Okay, I will go further into Exactly. it. Why don't you read the enactment first and then tell us later?